agama adalah nasihat, yang telah kita bincangkan pada yang lepas. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus bin Kharijah Ad-Dari radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Daripada Abu Ruqayyah bin Aus bin Kharijah Ad-Dari radhiyallahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Ad-dinun nasihah. Qulna, kata para sahabat, kami bertanya, liman, milik siapa, hak siapakah nasihat tersebut wahai Rasulullah? Qala lillah, Nabi menjawab, lillah, milik Allah, wali kitabihi, milik kitabnya, wali rasulihi, milik rasulnya, wali a'immatil muslimin, dan milik pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan juga seluruh masyarakat mereka, seluruh masyarakat kaum muslimin. Jadi hari ini kita tengok bahagian yang ke-5, wali a'immatil muslimin, a'immah al-muslimin. Jadi Nabi kata ad-din agama ini, apa dia punya intipati dia? An-nasihah. Nasihah. Ini dia punya subjek dia lah, subjek. Ini dia punya isi dia, isi dia, ataupun kita predikat. Jadi isi kepada agama itu adalah nasihat. Kalau tidak, hanya sekadar tajuk sajalah, tak ada cerita apalah, tak adalah fungsi agama tu. Jadi kemudian, hak siapakah nasihat ini? Jadi pertama, nasihat ini milik, iaitu hak milik ada sahabat tanya, lalu Nabi sebut hak milik Allah pertama. Ini yang pertama. Dan yang kedua, kitabihi, kitab Allah. Yang ketiga, rasulihi, rasul Allah. Yang keempat, a'immatil a'immah al-muslimin. Dan yang ke-5, yang keempat, ammatihim, iaitu masyarakat kaum muslimin. Baik, jadi hari ini kita masuk yang keempat, a'immah. Apa itu a'immah? A'immah ni jamak kepada apa dia? Lah. Itu pemimpin lah kira-kira. Sebab itu dia juga makna a'immah ni ulul amri. Jadi a'immah ni al-a'immah al-a'immah ni dia ada dua. Itu disebut umara, satu disebut ulama. Umara, satu lagi ulama. Ini maksudnya a'immatul muslimin.
Umara muslim dan ulama muslim lah. Umara dan al-ulama. Jadi dari sini ada prinsip yang perlu yang Al-Quran telah menerangkan tentang bagaimanakah kita nak berikan hak kedua-dua ni. Adakah hak kedua ni hak yang mutlak ataupun di sebaliknya. Secara mutlak sebagaimana hak yang ketiga-tiga ni. Sebab tu dia ni boleh asingkan tiga ni. Hak apa? Ni mutlak ni. Wajib ni memang mutlak. Tapi yang ini kita tengok dalam surah 4 ayat 69. Ini prinsip utama dia. 4:69. Surah 4 ayat 69. Suara tak ada? Oh, dah. Tak ada lagi suara? Ada dah? Tak, masalah ni kabel. Oh, habis macam mana? Anda pakai suara Ana? Oh, sekejap. Macam mana nak ni? Join balik. Video dengan audio tak dapat masuk. Sekejap lah. Macam mana nak join lah? Join audio. Oh, okey. Okey, ada suara dah. Ada suara dah Yang tertinggal tadi. Yep. Okey. Jadi kita daripada awal tadi mungkin tak ada lah maknanya. Jadi ini secara ringkas lah. Kalau harap-harap nampak dalam video ni. Oh, dalam ni ada kan? Nabi bagi satu penjelasan ringkas, detail tentang pertanyaan para sahabat yang bertanya apa itu nasihat ad-dinun nasihat ini. Nabi mengkhususkan 5 perkara yang menjadi hak milik kepada makna pengisian agama ini, iaitu Allah, kitabnya, rasulnya dan pemimpin muslim serta masyarakatnya mereka. Jadi hari ini kita masuk yang keempat ni. Apa iaitu a'immatul muslimin? Jadi terbahagi kepada 2 lah. A'immatul muslimin, kita kena tahu prinsip dulu. Bagaimanakah nak berikan hak kepada pemimpin muslimin ini, yang mana dia terbagi kepada 2 lah, iaitu umara, pemerintah, dan juga ulama, iaitu ulama lah, pemimpin dalam bahagian hierarki agama. Asalnya bila sebut umara a'immah ni, maknanya termasuk dengan ukhrawi duniawi. Pada asalnya demikian. Tapi setelah tak silap saya berlakunya kan pemerintahan Islam yang setelah Abbasiyah ataupun sebelumnya tu, maka dia terpecah 2. Sebab ada ketika itu raja yang memimpin kaum muslim bukan ulama. Kerana itu akhirnya terpisahnya 2 pandangan ni lah, iaitu ada yang waliul amri ataupun ada yang ulama yang mengurus hal ehwal masyarakat, namun masih lagi dalam garisan syariat Islam lah. Cumanya dia bukan apa, dia perlukan satu lagi pembimbing dia, iaitu ulama ni, saling melengkapi antara satu sama lain. Masa zaman Rasulullah dengan Khalifah 4 Khulafa ar-Rasyidin, mereka lah umara, mereka lah ulama sampai Ali tu kan, dan juga setelah itu. Namun setelah berlaku pelbagai lah kan peristiwa perang dan sebagainya, inilah akhirnya zaman sekarang ni beginilah yang ulama telah gariskan. Kalau kita buka pun bila sebut a'imah ni ya, ada 2. Pemimpin muslim ada 2 maksud. Satu umara, yang mana dia masih muslim dan dia mengikut syariat Islam lah, cuma dia ni bukan alim, dan dia memerlukan nasihat daripada ulama yang juga memimpin hal ehwal agama ukhrawi. Jadi untuk mencapai matlamat duniawi itu tadi, duniawi, matlamat dia apa? Untuk capai akhirat. Jadi prinsip yang perlu ada yang Allah sebutkan, adakah ini mutlak? Dalam surah 4 ayat 69, cuba tengok. Yang 3 ni, Allah dan kitab dan rasulnya memang mutlak untuk kita taat. Siapa yang ingkar, kufur lah. Okay, dalam surah 4 ayat 69.
Bukan 69, 59 silap. 59 tukar. 59. Ini prinsip pertama yang kita kena faham dulu. Apa maksud a'immatul muslimin, yang kita kena letakkan hak mereka. Jadi Allah sebut dalam ayat ni, kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Jadi wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Jadi kalau kita tengok dalam ayat ni, kita tadabbur ayat ni. Jadi khas untuk ayat ni, ayat yang umum ke khusus? Khusus untuk siapa? Golongan mukmin sahaja. Kalau lain tak payah dengar ayat ni. Siapa yang beriman, dia mesti ikut ayat ni. Allah kata apa? Ati Allah, taati Allah. Wa ati'ur rasul, dan taatilah Rasul. Ada dua fi'il amar yang diulang. Kan? Diulang dalam satu ayat yang sama. Sedangkan dah ada huruf ataf. Bila selalunya huruf ataf ni cukuplah ati Allah wa Rasul, cukup. Tapi dalam ayat ni Allah ulang ati'u kepada Rasul. Kenapa? Kerana ketaatan Allah kepada Allah dan Rasul adalah ketaatan yang mutlak. Ketaatan yang mutlak. Siapa yang ingkar Rasul, dia sama je. Maknanya apa? Dia kufur kepada Allah. Sama je. Tak ada bezanya. Ini ketaatan yang mutlak kepada Allah dan Rasul. Sebab itu Allah meninggikan dalam ayat ni nak faham kenapa ada dua ati'u Rasul. Surah 4 ayat 80. Surah 4 ayat 80. Surah 4 ayat 80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Siapa yang taat kepada Rasul, Allah kata apa? Allah pun buat tahqiq kat situ. Sungguh, maka Allah sahkan yang dia memang sedang mentaati Allah. Sebab apa? Tak ada bezanya antara taat Rasul dan taat Allah. Tapi Allah kata, wa man tawalla, maksudnya apa? Siapa yang berpaling, maksudnya apa? Tak nak taat kepada Rasul. Sebab apa Allah kata macam ni? Allah kata, fama arsalnakan, dan tidaklah kami utuskan engkau ni Muhammad, Allah sebut asalnaka, ke atas mereka hafizah, sebagai penjaga. Sebab apa? Masalah manusia yang besar sebenarnya apa? Bila Rasul datang, apa dia kata? Dia tak nak ikut jalan Rasul. Bukan dia tak percaya kat Tuhan, kat Allah. Quraisy kat Mekah, adakah maknanya nama Allah telah hilang daripada mereka? Bukan. Tapi mereka ubah cara Rasul mereka ikut perintah Allah tu. Macam mana Nabi Ibrahim taat Allah, tapi mereka cuba juga gunakan Allah juga, tapi dengan cara mereka. Ini masalah kat situ. Bukan masalah pada, sebab tu akhirnya macam-macam cara manusia nak dekat kepada Tuhan dengan cara yang menyelesihi sunnah Rasul. Itu masalah. Sebab tu Nabi kata, ada manusia nanti hari ni apa dia? Dia akan ambil Quran je. Kan?
Kan? Dia akan ikut Quran dengan cara yang dia punya sendiri. Sebab apa? Quran ni banyak general je. Rasul dia terangkan detail macam mana cara nak aplikasi Quran. Tapi bila kerana aplikasi Rasul ini tak sesuai dengan kehendak ni, maka dia akan selisih sunnah Nabi banyak. Sebab tu Nabi kata dalam hadis dia, la ulfiyanna ahadakum. Nabi pernah sebut ni dalam hadis mencabar kepada orang ni. Nabi kata la ulfiyanna ahadakum muttaki'an muttaki'an ala arikatih ya'tihil amru min amri. Ya'tihil amru min amri imma amaratu bihi haitu summa yaqulu la nadri ma wajadna fi kitabillahi ita. Ni satu hadis yang saya bagi dalam WhatsApp dia punya matan ni. Nabi kata la ulfiyanna ahadakum. Cuba ikut saya. La ulfiyanna ahadakum. Boleh. Muttaki'an ala arikatihi ya'tihil amru min amri ni mimma amartu bihi au nahaitu anhu summa yaqulu la nadri ma wajadna fi kitabillah ittaba'nahu. Jadi kata la ulfiyanna ahadakum, tidak patut seseorang kamu muttaki'an ala arikatihi, yang duduk bersandar di sofa dia dengan rehatlah kan. Lalu datang kepada dia perintah daripada perintah aku. Ya'til amri, lalu datang kepada dia satu perintah daripada perintah, apa nama kata? Perintah aku. Sunnah Nabi bukan Quran. Perintah aku Nabi kata. Daripada apa yang aku suruh dia buat, atau nahai tu anu aku, apa yang aku tegah dia buat. Daripada hadis Nabi, ni bukan Quran ni, hadis Nabi. Kemudian summa yaqulu, kemudian dia jawab, la nari, aku tak tahu ni. Aku tak tahu apa ni. Sebab tak ada dalam Quran ni. Aku tak tahu. Ma wajalna fi kitabillah, apa yang kami nampak dalam kitab Allah je, ittaba'nahu. Itu je kami nak ikut. Hadis Nabi kami tak tahu. Nampak tak? Ni Nabi sebut dah ada golongan ni. Ada golongan yang ni akan muncul. Dia tolak nak ikut Rasul. Tapi daripada tu apa? Dia kata dia ikut Quran semata-mata.
Dia tolak Nabi. Dia ambil Quran itu dan dia selewengkan makna-makna Quran dengan apa? Ikut kaedah yang dia sendiri gunakan. Tanpa ada garis panduan daripada Nabi dan para sahabat, contoh yang mereka telah buat. Jadi ini taat mutlak kepada Rasul. Jadi permasalahan manusia nanti dia akan akhir zaman ni Quran tak mungkin, Quran akan ada. Namun apa yang akan hilang? Sunnah yang akan hilang. Quran akan kekal ada, tapi apa yang akan hilang adalah sunnah Nabi. Dan Quran yang telah diselewengkan dia punya makna-makna dan sebagainya. Baik. Balik pada surah 4 ayat 1 ayat 59 tu. Lepas tu Allah beritahu kat sini, taat Allah dan Rasul adalah ketaatan yang mutlak. Kemudian barulah wa ulil amri minkum, tanpa ada ulang ati'u. Tanpa ada ulang ati'u, ketaatan tu. Kenapa? Ia adalah ada dasar yang tertentu. Ada disiplin yang tertentu. Cara mentaati pemimpin. Jadi ulil amri ini juga ada pendapat kata ulil amri ini pemimpin waliul amri negara, dan juga termasuklah juga ulama lah. Dua ni juga lah. Umara dengan ulama. Ulul amri ni. Jadi fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kamu berselisih tentang sesuatu perkara, apa kena buat? Faruddu, dua je tinggal nama. Apa dia? Farudduhu ilallahi war rasul. Clear tak ayat ni? Ke tak faham? Clear, sangat clear ayat ni. Allah kata, kembalikanlah urusan tersebut kepada apa? Firman Allah dan sabda Rasul yang jelas. Jadi maksudnya apa? Dalam perbincangan itu, apa yang paling mendekati firman Allah dan Rasul itulah yang kita kena ikuti. Yang paling mendekati Quran dan Sunnah itulah yang kita kena ikut. Ada tak sebut lagi ulil amri? Tak ada dah. Tak ada dah. Jadi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, tapi hanya untuk siapa? Allah kata, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat lah. Bagi orang yang begini, yang bimbang hal tersebut, kalau diingkari, akibat dia nanti di akhirat dia akan boleh ikut ni. Zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itulah yang terbaik. Hal ni lah yang terbaik. Cara ni lah yang terbaik. Dan sebaik-baik takwil, iaitu kesudahan, kesan yang besar akan berlaku. Takwil. Untuk umat, untuk manusia ni sebenarnya. Ini, tapi selagi mana manusia ni tak, apabila berlaku perkara apa, dia tak kembali kepada Allah dan Rasul, dia kembali ke siapa? Dia kembali kat pemimpin dia yang disokong, dia kembali kat ulama dia punya tokoh yang disokong saja. Tak. Sepatutnya dia tak ada benda tu. Itu nama dia apa? Boleh jadi taksub tu. Itulah taksub. Dia tak boleh nak kembali daripada keluar daripada apa yang punya kelompok dia punya ni. Sedangkan dia terang-terang dah menyelisihi sunnah Nabi contohnya. Tak ada pun hujah yang boleh diperkuatkan dengan apa yang telah cuba untuk dia ni kan. Selisih daripada apa yang Nabi terang-terangkan. Jadi maka sepatutnya bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, apa dia? Dia akan tinggikan Allah dan Rasul dalam hidup dia. Jadi itu prinsip ni. Ini prinsip sebenarnya yang nak ditekankan dalam kita nak memahami makna ni. Aimmatul muslimin ni. Sebab itu ini istilah, timbulnya istilah ulil amri ni wali. Cuba tengok lagi. Allah banyak tergahan yang Allah larang kita. Pertama, umara dengan ulama ni ada umara apa? Ada pemimpin ni, dia ada satu yang amanah lah kan. Jujur, amanah, yang muslim lah kita kata. Yang mukmin. Ada yang kafir. Ulama, ada yang ulama yang benar dengan ulama yang su' lah kan. Ulama hak dan ulama yang tak benar. Ni dua ni kita kena jaga. Dan Allah sebut, cuba buka surah 6 ayat 1 pula. Prinsip kita pula dengan dua ni, macam mana kita nak buat? Surah 6 60 ayat 1. Surah 60 ayat 1. Ulama hak, ulama benar,
Ulama hak, hakun. Hakun. Dan ulama su'un. Su'un ni apa? Bukan su'un, su'. Su' ni buruk, jahat. Ulama hakun dan su'. Ini mu'minun dan ini kafirun. Jadi kita kena kenal pastilah dengan tindakan-tindakan. Cuma ayat Allah kata dalam ayat ni juga prinsip kepada orang beriman. Sebab tu ayat ni ayat khusus. Sebab tu orang beriman ni kena berilmu tak? Dia wajib berilmu sebab supaya dia dapat ada prinsip. Dia tahu membezakan mana garis panduan yang Allah kata ini hak, ini batil, dia tahu. Mana mukmin, mana kafir, dia tahu. Jadi ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu aduwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati tusirruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Jadi janganlah, Allah kata, wahai orang beriman, la tattakhizu aduwi, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuh kamu. Ni kepada siapa? Musuh Allah ni, musuh Allah yang melanggar larangan Allah ni dan memusuhi wa aduwakum, dan memusuhi orang-orang beriman sebagai aulia, sebagai aulia ni apa? Pelindung, pemimpin. Aulia ada makna dia. Aulia maksudnya pelindung, maksud dia pemimpin. Daripada perkataan wali. Jadi bila jadi wilayah, boleh jadi walayah, walayah. Sama ni. Maksudnya apa? Pelindung, pemimpin, penguasa. Ada juga kita panggil apa dia? Wali lah, waliun lagi, maula. Jadi maula kita, Allah kata huwa maulakum, dialah wali kita, Allah saja, Allah dan Rasul, kan? Jadi jangan kamu menjadikan musuh-musuh Allah dan kamu ni pemimpin, wali, pelindung pula, mencari perlindungan dengan orang-orang yang memusuhi kita. Tulquna ilaihim bil mawaddah, kamu mencampakkan kepada mereka apa dia? Mawaddah, rasa lunak tu, rasa kasih sayang pula. Jangan cari pelindung orang yang memusuhi Allah dan orang beriman. Jangan jadikan orang yang memusuhi Allah dan orang-orang yang beriman itu sebagai pelindung dan pemimpin. Ini larangan Allah. Dengan cara macam mana? Kamu mencampakkan kepada mereka mawaddah. Mawaddah ni rasa apa? Hormat, rasa sayang, rasa lunak, rasa kesaksamaan, setujulah, okey je, tak apa, kita sama je. Yang penting kita boleh toleransi. Contohnya dalam hal ni dalam hal apa? Dalam hal keimanan, bukan dalam hal maslahat dunia, makan minum tu, kan? Dalam hal agama, keimanan. Sebab tu dia kata ya amanu. Sebab tu Allah sebut aduwillah wa aduwakum. Ada juga orang-orang yang kafir, yang tak Islam, dia musuhi tak Islam? Tak. Ada juga dia tak memusuhi Islam. Sebab tu kafir ada dua. Apa dia? Kafir apa? Zimmi. Dengan harbi tu yang nak kena perangi, dia musuh. Zimmi tak. Dia hidup dengan masyarakat kita, dia hormati. Tu maksud yang ini yang mana? Harbi. Kemudian wa qad kafaru bima ja'akum, kerana apa? Benar-benar mereka telah ingkar dengan apa yang datang kepada kamu. Datang kepada kamu perintah untuk solat, lalu mereka halang kamu nak solat. Itu maksud dia. Datang kepada kamu perintah untuk jaga solat, kan?
Mereka halang kamu nak solat, tak boleh solat. Boleh tak ikut lagi? Tak boleh lah. Ni bukan benda besar kan, kat office je. Contoh kan. Jadi kita kena usahakanlah cari jalan. Perintah Allah kata apa? Dia haram apa? Jual arak kan? Bukan jual dia, pemerah dia, dan sampailah orang yang jual sampai orang semua sekali. Kan? Haram kan? Tapi dihormat tak? Kalau dihormat, dia buat apa? Kamu tak payah buat kerja ni. Contohnya. Itu kira okey lagi lah, boleh lah. Kan? Kalau tak ada pilihan, boleh lah. Tapi kalau dia biar je. Dia tahu dah orang Muslim macam tu. Dia biar kita jual, dan dia suruh. Kalau dia tak bagi gaji contohnya. Patutnya kita boleh kerja kat situ lagi tak? Berhentilah pergi cari kerja lain. Sebab apa kalau kita tak buat? Kita langgar ayat ni. Kita menjadikan musuh Allah dan musuh kita itu sebagai pelindung. Dia bagi rezeki kita pula. Kan? Sebenarnya itu satu bentuk pelanggaran kepada kekufuran ni. Kepada Allah. Besar dosa dia. Ini ayat ni. Kemudian kita yang jadikan dema pelindung. Ya. Kan? Kita ambil dia. Sebab tu kata la tatakhizu. Jangan ambil. Kan? Jangan ambil. Sepatutnya kalau kita semua bersatu, orang Islam ni jaga, tak ada kerja kedai. Agak-agak ada lagi tak berlaku penjualan berluasa. Orang Islam ni jual arak contohnya kan. Sebab kita tak ikut ayat ni lah. Kalau kita ikut mereka tak kuat punya. Kan? Semuanya sama je sekata. Tak ada dah. Siapa lagi nak tolong diorang? Tak ada. Diorang pun perlukan kita. Siapa yang kuat sebenarnya? Sebab tu Allah kata jangan jadikan mereka pelindung. Bil mawaddah pula tu bagi pula rasa hormat, sayang, okey, taat pula. Oh, bos ni baik lah. Baik apa kalau suruh jual arak? Kan? Ui, dia tak pernah lewat bagi saya punya gaji. Memang itu ni nampak baik dari sudut tu. Sedangkan sebenarnya lebih buruk kalau dia faham agama dia. Jadi bima ja'akum minal haq. Sedangkan mereka sendiri telah ingkar dengan apa yang telah datang kepada kamu daripada kebenaran ni. Perintah-perintah Allah maksudnya dan larangan Allah. Itu maksud hak. Allah perintah begini dan Allah larang begini, mereka biar je dan mereka suruh kita buat apa yang Allah larang dan tinggalkan apa yang Allah perintah. Itu maksudnya musuh Allah. Tukhrijuna rasula wa iyyakum. Jadi mereka mengeluarkan Rasul dan kamu. Maksudnya apa dia? Terjemah dia kan? Mereka usir orang beriman ni, Rasul dan orang beriman. Antu'minu billahi rabbikum, untuk supaya apa? Mereka dapat menjalankan perintah Allah, beriman kepada Allah maksudnya menjalankan perintah Allah, iaitu Tuhan kamu dengan sebaik-baiknya. Mereka halang benda tu. In kuntum kharajtum jihadan fi sabili, jika kamu keluar untuk berjuang pada jalan aku dan mencari redha aku. Jadi manusia tak ada peluang. Ni musuh Allah ni menyebabkan manusia sepatutnya apa kerja dia? Kerja dia boleh jihad, korban untuk Allah dan boleh cari redha Allah. Tapi kerana mereka ni dapat tak cari redha Allah? Juara dapat tak? Tak dapat. Hidup seorang muslim sepatutnya hidup dia untuk cari redha Allah. Dia pergi solat tadi, tapi dia boleh jual juga. Dapat tak redha Allah? Tak dapat. Dia telah dihalang oleh hal tersebut. Jadi tusirruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaitum. Apa dia? Kamu menceritakan rahsia ni kepada mereka dengan penuh kasih sayang, dengan rasa mawaddah ni, kehormatan kepada mereka. Wa ana a'lamu bima akhfaitum, dan aku lebih tahu apa yang kamu sembunyikan. Wa ma a'lantum, dan apa yang kamu nyatakan. Wa ma yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa as-sabil. Siapa yang melakukan demikian maka dia telah sesat daripada sesat yang jauh. Ni ciri-ciri orang munafik lah juga sebenarnya. Munafik. Maksudnya sehingga kan dia boleh berkongsi pula hal ehwal agama kita ni kan, rahsia-rahsia agama ni kepada mereka. Ini cerita pasal perang sebenarnya. Nak cerita kisah ni kalau sebab dia zaman Nabi lah, bagaimana ada kaum muslimin yang membocorkan rahsia-rahsia kaum muslimin kepada orang-orang kafir yang mereka berwala dengan mereka. Tapi pengajaran untuk ibrah kita hari ni begitulah. Baik. Ini prinsip pertama. Yang kedua, jangan ambil orang-orang yang cenderung kepada kekufuran. Cuba tengok dalam surah 9 ayat 23. Cenderung kepada apa tadi?
kekufuran. Tadi surah apa? 60 ayat 1 kan. Jangan ambil orang-orang yang memusuhi Allah dan orang beriman sebagai pelindung. Iaitu apa maksud memusuhi ni? Bukan perang, bukan semestinya perang. Apa dia? Dihalang kita untuk boleh cari redha Allah. Dia halang kita. Dia suruh kita buat maksiat, iaitu langgar perintah Allah. Itu. Okey, yang kedua, jangan ambil orang yang cenderung kepada kekufuran ni. Surah 9 ayat 23. Dia cenderung kepada kekufuran. Banyaklah kekufuran ni. Perbuatan yang kufur kepada Allah lah. Surah 9 ayat 23. Oh, siapa baca? Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. Wahai orang-orang yang beriman, sama juga la tattakhizu aba'akum wa ikhwanakum awliya. Janganlah kamu mengambil bapa-bapa kamu, saudara mara kamu, kerabat kamu sebagai pelindung, pemimpin. Jika jika mereka ini cenderung kepada kekufuran, melebihi keimanan, mereka cenderung benda yang jahat, walaupun dia siapa? Bapa atau kaum kerabat. Kan? Ni prinsipnya juga. Maksudnya apa? Isteri kan, kalau suami suruh dia buat maksiat, kan? Sedangkan memang isteri ni wajib taat kat suami tak? Wajib. Tapi bila suami dia suruh dia buka tudung, macam mana? Tak ada lah. Inilah maksud dia tu. Jadi dia dah langgar ayat ni pula. Dia cenderung kepada kekufuran. Dia tak boleh ikut la ta'ata fil makhluqin fi makhluk apa dia? Fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk pada dalam perkara bermaksiat kepada pencipta. Tak ada ketaatan kepada makhluk kepada perkara yang melanggar perintah Allah. Jadi wa man yatawallahum minkum faulaika humuz zalimun. Siapa yang menjadikan juga mereka ini pelindung, pemimpin, maksudnya apa? Ikutlah kan perintah mereka, taat. Faulaika humuz zalimun. Mereka itulah orang-orang yang zalim, meletakkan sesuatu bukan pada tempat yang paling berhak. Siapa nombor satu? Allah. Ni mutlak. Allah dan Rasul mutlak. Jadi apabila mereka ni suruh berlawanan, nak ikut tak? Tak. Itu maksud. Faham? Ni yang kedua. Sekiranya mereka lebih suka, faham? Kepada benda yang melanggar perintah Allah. Kufur tu melanggar perintah Allah. Daripada perkara yang mentaati Allah. Iman tu maknanya taat kepada Allah, tu bukti iman. Faham? Contoh lagi apa? Allah perintah kita untuk belajar Quran kan? Betul tak? Betul. Allah perintah kita untuk beriman dengan hari akhirat, cinta akhirat, ambil tahu pasal akhirat kan? Tapi kalau mak bapak kan, ada anak nak tahu benda ni, anak suka, tapi ayah dia pula, tak boleh ni, dia pergi ubah fikrah anak dia. Faham?
Ada juga kes macam tu. Anak daripada tak tahu wayang contohnya, tak tahu cerita kan, tak tahu kehidupan hedonisme, ayah dia yang pergi aturkan. Anak dia tak reti piano dan tak suka piano, ayah dia yang pergi ajar pergi main piano. Kan? Anak dia tak menyanyi ni dulu biasa-biasa je lah, menyanyi. Ayah dia pula atur anak dia supaya suka menyanyi. Macam mana tu? Faham Itu pemimpin apa tu? Kufur ke mukmin sebenarnya? Kalau ikutkan. Itu nak bila istahabul kufra. Dia lebih suka kepada perkara yang kufur, yang jauh daripada Allah, jauh daripada perintah Allah. Kufur ni maknanya semua yang selisih ya. Allah suruh macam ni, dia pergi buat lain. Allah suruh akhirat, dia pergi dunia. Itu semua nama dia istahabul kufra. Faham perintah Allah dan Rasulullah apa saja, umum. Kalau nak kata parent yang paling dekat, ibu bapa dah senang. Itu paling dekat sekali kan. Kalau kita nak kata besar-besar ni kan, cerita pasal politik pula. Tak apalah, kita jaga keluarga kita. Apa keluarga kita sebenarnya? Bagi anak kita cenderung. Bapa tu yang buat anak dia cenderung kepada sesuatu. Sebab tu kullu mauludun yuladu ala fitrah. Setiap anak tu lahir atas fitrah dia. Macam kain putih tu. Lalu fabawahu. Kedua ibu bapanya yuhawidani, yumajjisani, yunassirani. Bapa dia lah yang menyebabkan anak dia ikut cara Yahudi, ikut cara Majusi, ikut cara Nasrani. Bapa dia. Bahaya kan? Jadi tak beriman dah anak tu. Yalah, akhirnya anak tu tak beriman. Akhirnya sebab tu hari ni remaja, sebab bapa yang jahil, dan dia mengarah anak dia untuk istahabul dunia alal akhirah. Istahabul kufra alal iman. Istahabu laibun walahwun ala apa? Alal Quran ni contohnya. Was sunnah. Mereka lebih suka laibun walahwun kan? Bapa ajar anak lebih suka sukan dan permainan, hiburan daripada suka Quran dan sunnah. Ibu bapa ajar anak supaya sibuk dengan dunia, bimbang dunia ni punya azab berbanding dengan akhirat. Faham? Banyak perkara tu. Tu halangan, itu yang berlaku. Ini maksud istahabu. Istahabu ni dia bukan jadi tiba-tiba. Istahabu ni maksudnya ada alif, sin, ta kan? Istahabba. Apa maksud dia? Wazana istaf'ala. Wazan ni maksudnya ada litolab. Daripada tak ada, tapi dia cari untuk dapatkan. Contoh kita istighfar. Sebelum dapat keampunan, kita tak tahu Allah tak ampun kan? Tapi bila kita istighfar, kita cari Allah supaya Allah apa? Ampunkan kita. Faham? Sebelum ni tak ada pun rasa cinta tu kat kufur ni. Tapi kerana dia yang cari jalan, akhirnya apa? Orang tu tumpah rasa cinta kepada kekufuran. Ramai akhirnya remaja, budak-budak kecil ni, dia tumpah rasa cinta kepada kekufuran sebab bapak dia sendiri. Nampak tak? Dia suruh anak dia dengan game, dengan hiburan, hedonisme, sampai anak dia dah cenderung kepada benda tu. Akhirnya dia istahabu al-jihad, game. Semua benda-benda tu. Sepatutnya usaha mak bapak lah yang bendung benda tu. Tapi dia pula pergi latih, ajar pula. Jadi apa? Jadi kadir-kadir pula. Jadi kadir-kadir kepada perkara tu. Wal-iyazubillah. Faham Sebab jahil tadi. Tapi saya rasa masa sekolah dulu. Yalah. Itu jahil tak apalah kan. Yalah, kita pun kena mementerah benda tu lah. Tapi kita faham hari ni kerana apa? Berlaku bukan kerana, kita anggap bukan kerana kufur yang murakab jahil, bukan bukan itulah jahil murakab ni, bukan. Tapi kerana apa? Tak tahu. Kalau tahu mungkin dia lebih baik. Kita harap macam tu. Sebab tu kita kena ajar masyarakat untuk apa? Ambil tahu dulu. Kemungkinan berlaku ni sebab kejahilan je. Hati mungkin baik lagi. Sekarang kita kena usaha apa? Sampaikanlah supaya mereka tak jahil. Baru tengok ketika itu, barulah apa? Temui jawapan yang sebenar. Sebenarnya memang mereka ni cenderung ataupun sebenarnya kerana mereka buat tu sebab tak tahu. Faham Sebab tu kita kena sampaikan ke ahli keluarga kita semua. Bila dah sampai, kira apa? Kita punya tanggungjawab selesai lah. Ketika itu mereka yang akan buat pilihan. Ketika itu baru nampak sama ada betul tak mereka ni istahabul kufra ataupun istahabul iman. Ketika telah nyatanya kebenaran, kan kita sampaikan, barulah jelas sebenarnya mereka ni sendiri memang milih kufur ke milih iman. Faham itu yang kita kena. Sebab tu tugas kita dah kena sampaikan. Kena ajak orang faham Quran. Kalau tidak sampai bila lah.
Kalau tidak, mungkin mereka nanti akan tuntut ke siapa? Ke akhirat? Ke kita. Kita tahu, kita tak cakap. Itu yang paling kita takut. Jadi sekarang ni Allah ajar prinsip, jangan jadikan orang yang cenderung kepada kekufuran ni, bagi orang beriman ni, bagi orang yang dah ada ilmu, tiba-tiba sepatutnya dia yang selamatkan orang tu. Orang yang cenderung ke kafir tu, dia yang selamatkan. Terbalik pula, dia pula ikut orang tu. Faham tak? Ini maksud dia. Maknanya Allah kata seolah-olah tak ada akal ke orang ni. Dia tahu benar. Tengok. Jadi itu yang kedua. Faham? Prinsip. Kena taubat lah kan. Yang seterusnya, jangan ambil orang yang menjadikan agama ni main-main sebagai pemimpin. Ini prinsip ketiga pula. Pertama apa? Jangan jadikan musuh agama, musuh Allah dan musuh orang beriman ni pimpin. Ini musuh yang terang-terangan. Memang kalau boleh peluang mereka nak hancurkan. Tu yang paling jelas. Kedua, jangan jadikan orang yang dia hati dia suka buat maksiat ni, kita jadikan dia sebagai pelindung pula. Yang ketiga, jangan jadikan orang-orang yang agama ni dijadikan main, dia tak serius. Dia ubah-ubah agama ni. Ini kita tengok surah 5. Menjadikan agamanya permainan dan hiburan. Jangan jadikan orang yang menjadikan agamanya permainan dan hiburan ni sebagai pemimpin. Surah 5 ni yang ketiga ayat 57 hingga 58. Jadi itu kita tengok kepada apa? Ada itu kena tabayun dululah. Tabayun dulu. Sebab asalnya tu mungkin dia kata apa? Sebagai apa orang kata? Pendorong kan. Sebagai pendorong ataupun kita kata apa dia? Tarhib kan. Tarhib kan. Motivasi untuk orang lain supaya cintakan Quran lah. Allah. Itu kita pandang dari sudut tu dulu. Kita selidik lah. Tapi asalnya itu hal tu sendiri bukan satu kesalahan. Tapi apa kesalahan? Bila orang salah faham pula. Akhirnya orang jadikan benda tu sebagai sumber duniawi dia. Itu jadi salah. Dosa tertanggung kat yang begitu. Baik. Surah 5 ayat 57. A'immatul muslimin. Bukan ni. Ini semua pemimpin, prinsip. Macam mana kita nak faham dulu. A'immatul muslimin apa? Yang ini bukanlah maknanya. Ini bukan. Orang yang musuhi perintah Allah kan. Musuhi Allah dan orang beriman. Tak boleh. Kemudian orang yang walaupun dia Muslim tapi dia apa? Cenderung kepada maksiat kan. Kemudian yang ini orang yang Muslim juga yang main agama dia mainan. Tengok dalam surah 5:57 kita baca. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul ladzina ittakhadhu dinakum huzuwan wa la'iba. من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Wahai orang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang yang mengambil dinakum, agama kamu, menjadikan agama kamu huzuan wa la'iban. Huzuan maknanya hiburan, wa la'iban mainan, sport kan. Agama pun jadi macam dunia juga. Dunia je yang lahwan wa la'ib. Tapi dia ambil agama pun serupa. Perihal akhirat tu jadi begitu juga. Jadi apa maksud dia ni? Hari ni semua nak lagu kan. Nak zikir pun nak lagu. Jadi akhirnya manusia ni dia sebenarnya dia insaf sedih tu sebab bunyi lagu tu ke sebenarnya sebab rintihan dia betul-betul kepada Allah.
Dia sebut munajat, betul tak? Ada kan nanti buat pertandingan zikir munajat secara ramai kan, contohnya kan. Adakah yang munajat tu dia sedih tu sebab tu? Sedangkan Nabi kata apa? Berdoa ud'u rabbaka tadarruan wa khufiyatan. Berdoalah kamu, minta kepada Allah ni dalam tadarru', rasa hina dan rasa bimbang takut. Allah tak terima tu. Penuh rasa khusyuk dan dalam keadaan suara rendah. Rendahkan suara pelan-pelan, bukan macam tu. Sebab apa? Dia tu nama dia munajat. Yunaji ni maknanya berbisik-bisik dengan Tuhan dengan rintihan tu. Jadi agama dah jadi macam mainan macam tu. Untuk mainan. Yalah, mainan lah. Kalau bukan mainan, Nabi sahabat dah buat dulu dah. Dia orang lagi power zikir. Nabi sahabat dulu lagi hebat berzikir. Ada sampai apa? Mereka solat malam kan, tak tidur kan? Bukan tak tidur lah, maknanya begitu sekali. Mereka boleh buat berakaat-rakaat masa mereka kan. Kalau ikutkan, ada peluang tak sahabat nak buat macam ni? Nak buat mahmal, buat siap berkat. Mereka lagi pandai buat syair dulu. Ada tak buat? Sampai begitu? Tak ada. Faham? Kita nak ikut sahabat punya. Macam mana Nabi sahabat ikut Nabi? Kan? Jadi kat sini macam mana kita nak ikut tak kalau macam tu juga? Kena usaha untuk betulkan. Kena ajar macam ni. Sebenarnya dia boleh jadi apa, termasuk dalam menjadikan agama tu hiburan. Hiburan ni halwa, hanya sekadar dengar masuk kan? Hiburan. Faham? Agama bukan begitu. Dia benda yang serius. Quran juga bukan demikian. Dan wala'iban. Apa la'iban pula? Sukan ni. Sama jugalah. Macam tu jugalah. Sukan ni termasuk dengan hiburan yang sama. Jadi minal lazi, dan orang yang akan buat ni apa? Minal lazina utul kitab, orang yang diberi maksud diberi kitab. Pertama maksud dia Yahudi Nasrani, satu. Kedua maknanya secara general lebih luas, iaitu orang yang dia ada ilmu. Faham? Orang yang ada ilmu tentang kitab ni, dan dia ada autoriti untuk orang percayai dia atas ilmu yang dia ada. Lalu dia jadikan agama ni huzuan wa la'iban. Faham? Jadi orang yang ikut dia akan jadikan agama huzuan wa la'iban. Itu maksud dia juga. Min qablikum, dari sebelum kamu, wal kuffara awliya, dan juga orang-orang kafir sebagai awliya, pemimpin. Wattaqullaha in kuntum mu'minin. Antara dia, cuba tengok ayat 58 ni. Ni yang jelas-jelas Allah sebut tentang solat, sebab ni adalah pokok kepada keislaman kan, solat. Jadi wa idza nadaitum ila solah, apabila mereka solat, dipanggil untuk solat, apa dia? Ittakhazuha huzuwan wa la'iban. Mereka menjadikan hal ini sebagai hiburan dan mainan. Zalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Demikian itu disebabkan mereka adalah kaum yang tidak berakal. Dahulunya pernah berlaku. Zaman sebelum Nabi diutuskan jadi Rasul, kan, Nabi solat dah ada ke belum? Solat dah ada? Ada solat kan. Bila Nabi Ibrahim belajar solat, tapi bukanlah solat macam syariat Nabi Muhammad 5 waktu kan. Ada sebut pagi dan petang solat. Mereka ni solat. Apa berlaku? Bila solat nak jadi mainan, apa berlaku pada sekitar Mekah dulu? Mereka buat haji dalam keadaan faham? Mereka solat tepuk-tepuk tangan, bersiul-siul kan? Jadi main macam tu. Begitulah berlaku di rumah Allah ketika tu. Di rumah Allah paling besar untuk kaum muslimin. Di mana? Mekah lah. Jadi kalau di rumah Allah kat kita yang lain, begitu juga dengan hiburan, dengan agak-agak macam mana? Sama juga lah. Agama datang dengan tu. Mesti ke nak kena bergendang melampau-lampau? Tak perlu. Tak ada. Agama bukannya lahir dengan muzik. Tak ada. Agama bukan lahir dengan macam tu. Tak. Dengan dendangan-dendangan. Bukan. Agama lahir dengan wahyu. Nabi bawa wahyu yang serius. Quran ni. Mujizat. Jadi kena betulkan lah benda ni. Jadi
Janganlah kita pelik jika di Masjidil Haram pernah berlaku hal macam tu, apatah lagi di masjid-masjid yang bukan Masjidil Haram. Tak ada pelik lah kalau berlaku hiburan dan laiban ni, agama ni dalam masjid tu. Lepas tu kita kena jagalah tu. Okey. Ada dah kan, Ustaz? Ha? Ni dah tak ada dah. Yang di Kaabah. Tak adalah sekarang lah. Alhamdulillah. Okey. Bimbang nak datang balik lah. Itu satu hal lah. Tapi bukan di ni lah, di Saudi lah. Bukan di Makkah lah. Makkah dan Madinah. Itulah. Okey, kemudian yang ke berapa lagi? Panjang lagi.